Serbuk ini dijual secara terbuka di rak kedai biasa. Ia dipanggil garam mandian. Ia adalah mefedron dan tiada sesiapa yang berdekatan dapat meneka apa yang ada di rak tersebut. Ia dicipta pada tahun 1929 tetapi telah dilupakan selama 70 tahun. Seorang ahli kimia tanpa nama menemui formula tersebut, mengolahnya semula dan menerbitkan laporan mengenai ujiannya sendiri. Pada tahun 2010, mefedron menjadi dadah kelab ke-6 paling popular di Eropah selepas tembakau, alkohol dan ganja. Ia dihidu terus di pesta-pesta secara terbuka tanpa rasa malu. Pihak berkuasa mengharamkannya di banyak negara secara serentak, tetapi ia tidak banyak memberi kesan. 3/4 daripada mereka yang telah mencubanya terus menggunakannya selepas larangan itu hanya kini melalui web gelap. Hari ini, ia dihasilkan secara haram dan tiada siapa yang mengawal bahan-bahannya. Serbuk yang dibeli boleh mengandungi apa sahaja dan ini adalah satu lagi sebab mengapa orang mati. Dari segi rupa, ia adalah serbuk putih biasa atau kristal. Ia dihidu, ditelan dan dicampur dengan alkohol untuk meningkatkan kesannya, walaupun kombinasi ini meningkatkan risiko kematian secara mendadak. Jika anda fikir ini adalah cerita tentang tanah yang jauh dan orang yang tidak dikenali, tunggu sebentar. Mefedron kini merupakan salah satu dadah yang paling mudah didapati di dunia dan harganya sangat mahal. Pengguna utamanya adalah golongan muda yang berumur antara 16 dan 30 tahun. Mereka yang hanya ingin berseronok di pesta dan tidak menjangka ia akan menjadi lebih daripada itu. Mengapa mefedron menguasai otak begitu cepat dan kuat? Kerana ia secara serentak menyerang dua pusat keseronokan utama, pusat yang bertanggungjawab untuk keinginan dan kebahagiaan. Satu pusat mengawal motivasi dan jangkaan dan pusat yang satu lagi, perasaan kehangatan, kedekatan dan kegembiraan. Mefedron mempengaruhi kedua-duanya secara serentak mencapai tahap maksimum dalam beberapa minit. Selepas kejutan sedemikian, otak tidak dapat menghasilkan isyarat ini secara bebas. Ia menunggu dos seterusnya seperti arahan untuk bermula. Tanpanya, hanya ada kekosongan dan kebimbangan yang semakin meningkat. Itulah sebabnya selepas penggunaan pertama, seseorang sudah mahu mengulanginya. Bukan kerana mereka lemah. Secara ringkasnya, dalam satu petang, otak telah diprogramkan semula kepada sumber kegembiraan yang baharu dan satu-satunya. Selepas hanya 3 hingga 5 penggunaan, badan menyesuaikan diri secara fizikal. Kawasan otak yang sebelum ini mengendalikan kegembiraan makanan, ketawa dan interaksi sosial mula ditutup selama-lamanya. Orang itu berhenti mengalami keseronokan daripada apa-apa kecuali dadah. Bagi sesetengah penagih, keadaan ini kekal-kekal walaupun selepas mereka berhenti sepenuhnya daripada dadah. Otak secara literal lupa bagaimana untuk mengalami kegembiraan sendiri. Ini dapat dilihat pada imej perubatan, kawasan yang bertanggungjawab untuk kegembiraan menjadi gelap dan berhenti berfungsi. Sama ada ini boleh dipulihkan bergantung pada sejauh mana keadaan telah berkembang. Apa yang berlaku kepada jiwa jika anda mengambil mefedron selama berbulan-bulan? Halusinasi, paranoia dan hayalan penganiayaan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kejadian biasa bagi mereka yang tidak berhenti tepat pada masanya. Orang itu mula mendengar suara, melihat bayang-bayang dan takut kepada semua orang di sekeliling mereka. Kadangkala ini hilang selepas berhenti. Tetapi bagi sesetengah orang, simptom-simptom ini kekal secara kekal tanpa cara untuk kembali normal. Terdapat kes yang didokumenkan di mana penggunaan selama beberapa bulan menyebabkan keadaan yang tidak dapat dibezarkan daripada gangguan mental yang teruk. Orang itu dimasukkan ke hospital dan tidak pernah kembali ke kehidupan mereka yang sebelumnya. Ingatan mula runtuh. Pertama, peristiwa beberapa jam terakhir hilang, kemudian berminggu-minggu. Orang itu tidak ingat apa yang berlaku pada waktu pagi dan ini bukan keterlaluan, tetapi fakta perubatan yang didokumenkan. Huma menjadi hamba, pertuturan perlahan, reaksi menjadi kusam. Orang yang mengenali orang itu sebelum ini mengatakan perkara yang sama. Ini adalah orang yang berbeza. Orang yang mereka kenali sudah tiada. Perubahan ini boleh menjadi tidak dapat dipulihkan walaupun orang itu berhenti. Sesetengah penagih memerlukan penjagaan psikiatri sepanjang hayat bukan sebagai pengecualian tetapi sebagai akibat semula jadi. Perkara yang paling menakutkan ialah pada peringkat awal, seseorang berasa lebih baik, lebih bijak, lebih peramah. Kejelasan palsu inilah yang membuatkan mereka terpikat sementara kemusnahan datang dari dalam. Bagaimana rasanya penarikan mefedron? Ia jauh lebih teruk daripada yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Kekejangan otot, jantung berdegup kencang dan seseorang itu tidak dapat mencari tempat untuk berehat. Tekanan darah tinggi, anda berpeluh dan berasa loya. Tetapi bahagian yang paling sukar bukanlah fizikal. Ia adalah kekosongan hitam di dalam, mustahil untuk melarikan diri sendiri. Otak yang terbiasa dengan kegembiraan buatan kini tidak menghasilkan apa-apa.
Tiada apa yang membawa kegembiraan. Makanan rasanya tidak enak, matahari tidak menghangatkan, orang menjengkelkan anda dan ini berlarutan selama berminggu-minggu. Dalam tempoh inilah kebanyakan kambuh berlaku. Orang itu tahu bahawa satu dos akan menghilangkan semuanya sekarang. Inilah perangkapnya, melarikan diri dari kesakitan membawa terus kepada ketagihan. Menurut pakar ketagihan, orang yang mengalami ketagihan yang teruk hidup secara purata kira-kira 5 tahun selepas mula menggunakan secara tetap. Punca kematian paling kerap ialah serangan jantung. Namun, kebanyakan penagih tetap yakin sehingga akhir bahawa mereka yang mengawalnya. Keyakinan ini adalah salah satu tanda utama bahawa kawalan telah lama hilang. Rawatan memerlukan pengasingan sepenuhnya, pembersihan badan daripada toksin dan kerjasama jangka panjang dengan ahli psikologi. Sangat sedikit orang yang berjaya berhenti sendiri, bukan kerana mereka kekurangan daya tahan, tetapi kerana otak telah diubah secara kimia. Walaupun selepas rawatan yang berjaya, keinginan boleh kembali selama bertahun-tahun. Bau, muzik, tempat, sebarang isyarat rawak boleh mengaktifkan semula keinginan. Ia bukan kelemahan, ia adalah biologi. Bagaimanakah mefedron boleh diakses oleh mana-mana remaja? Melalui sistem tempat penurunan rahsia. Tiada hubungan peribadi dengan penjual, tiada risiko bertemu secara bersemuka. Pembeli memindahkan wang, menerima koordinat yang tepat dan menemui paket di bawah batu atau di belakang paip. Tiada muka, tiada perbualan, tiada peluang untuk berhenti dan mengubah fikiran mereka. Kanak-kanak sekolah antara lain menggunakan skim ini. Halangan untuk masuk hampir sifar. Harganya minimum. Ketidaktahuan adalah lengkap. Sistem yang sempurna untuk memikat seseorang secara diam-diam. Penjual sendiri sering tidak faham apa yang mereka hadapi. Sebahagian daripada mereka adalah rakan penagih yang mula menjual untuk membiayai pembaikan mereka sendiri yang seterusnya. Rantaian ini ditutup, penagih mencipta penagih. Tiada siapa yang merancang untuk menjadi sebahagian daripada sistem ini. Tiada siapa yang menyangka pesta pertama mereka akan berakhir seperti ini. Mefedron bukanlah cerita tentang orang yang jauh di lorong belakang. Ia adalah cerita tentang mereka yang duduk berdekatan. Dan lebih cepat anda mengetahui tentang ini, lebih baik peluang anda untuk mengelakkan perangkap ini. Beribu-ribu orang kehilangan diri mereka setiap tahun kepada bahan yang pernah dianggap sebagai cara untuk berseronok. Kongsikan ini dengan mereka yang perlu tahu. Kami meneroka topik yang jarang dibincangkan secara lantang, tetapi memberi kesan kepada kita semua. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.